Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan adanya tuition online Perlis Mengaji ini oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, para pelajar dapat mempelajari tajuk bab 5 iaitu untuk pelajar tingkatan 3 semasa PKP ini. Okey, sebelum itu cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Cikgu Masliza binti Muhammad Nur, merupakan tenaga pengajar atau guru di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra dan mengajar dalam subjek sejarah. Okey, ilmu yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini ialah kesinambungan daripada bab 10 untuk tingkatan 2. Jadi, dia lebih berkesinambungan kepada tingkatan 3 bab 5. Okey, tajuk hari ini ialah berkenaan dengan bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan juga Sabah. Okey, kita berkenalan dulu dengan peta Sarawak dan juga Sabah. Ini untuk tatapan para pelajar, iaitu ini ialah Sarawak, kemudian ini ialah Sabah. Untuk pengetahuan para pelajar, Sarawak mempunyai beberapa kerajaan pada awalnya dahulu yang digelar seperti Sawaku ataupun Sarawak, Kalaka, Samadong ataupun Samarahan dan Melano iaitu Mukah. Bukti kewujudan kerajaan-kerajaan ini dapat dibuktikan melalui sumber kerajaan Majapahit iaitu melalui Negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang pertama iaitu sistem pemerintahan tempatan. Okey, untuk makluman para pelajar, Sarawak sama ada Sabah juga merupakan 2 buah negeri yang menggunakan ketua rumah. Ketua rumah ini bukan ketua keluarga, tetapi dia lebihkan kepada sikap setiap suku kaum iaitu ketua rumah. Okey, setiap suku kaum yang menjadi ketua rumah ini menggunakan dialek masing-masing. Contohnya kalau Iban, ketua rumah dia disebut sebagai apa, Melanau disebut sebagai apa. Okey, namun walaupun ketua rumah di dialek tersebut menggunakan dialek masing-masing, tetapi untuk ketahuan kamu, maksudnya tetap sama iaitu ketua rumah. Okey, yang seterusnya kita tengok yang pertama adalah sistem pemerintahan yang tempatan. Yang pertama ialah sistem kesukuan. Okey, dalam sistem kesukuan sama ada Sarawak dan juga Sabah, pegangan dia ialah kepada kepatuhan kepada adat, iaitu kesukuan memang patuh kepada adat. Okey, kita tengok sistem kesukuan yang pertama iaitu negeri. Okey, ini peta negeri apa? Ini ialah peta negeri Sarawak. Okey, untuk ketahuan kamu, sistem kesukuan yang terdapat di Sarawak lebih menekankan kepada kepatuhan kepada adat. Contohnya kalau kita tengok etnik majoriti suku kaum yang terdapat di Sarawak ialah etnik suku kaum, itu suku kaum Iban. Okey, dalam sistem kesukuan juga, ketua rumah itu dipilih melalui faktor keturunan. Faktor keturunan maksudnya masyarakat Iban mestilah ketua rumahnya ialah daripada etnik kaum Iban. Tidak boleh kaum lain yang menjadi ketua rumah kepada kaum
IBAN. Okey, yang kedua ialah kebolehan peribadi. Okey, dalam kebolehan peribadi ini bukanlah kita melihat kepada sifat yang negatif, tapi lebih melihat kepada sifat negatif, sifat positif. Contohnya seperti sifat berani, sifat yang mempunyai kepahlawanan. Okey, jadi ketua rumah ini dia lebih berani apabila menghadapi sesuatu masalah yang melibatkan etniknya sendiri. Okey, contoh sistem kesukuan yang terdapat di Sarawak ialah masyarakat IBAN yang mengelar pemimpin mereka seperti tuai rumah. Masyarakat Bidayuh pula ketua rumah ialah digelar sebagai tua kampung. Masyarakat Kenyah digelar sebagai Peran Lepo. Masyarakat Kayan digelar sebagai Kelunan Marin dan masyarakat Melanau digelar sebagai menteri. Okey, kesemua individu ini yang mana merupakan pemimpin tempatan masyarakat tersebut merupakan orang tengah dalam menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk semata-mata untuk menjaga keharmonian. Okey, dekat sini kita melihat bahawa ketua rumah itu mempunyai kuasa autoriti. Kuasa autoriti ni maksudnya dia mempunyai lebih berkuasa tentang sesuatu maklumat ataupun perkara. Okey. Kedua, kita tengok pula sistem kesukuan yang terdapat di negeri Sabah. Okey, kalau tadi kita melihat kepada negeri Sarawak, sistem kesukuan masih memegangkan kepada pegangan adat. Sama juga dengan sistem kesukuan yang terdapat di Sabah, masih menekankan pegangan adat. Okey. Sistem kesukuan yang terdapat di Sabah lebih menekankan pemimpin mereka digelar sebagai orang tua. Maksudnya orang tua ni bukan warga emas ya, tetapi mereka ni adalah individu yang digelar sebagai ketua kampung yang merupakan pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Okey, di sistem kesukuan yang terdapat di Sabah ini di mana melalui dua sistem pemerintahan. Yang pertama ialah majlis kampung. Majlis kampung ini ialah majlis yang membantu orang tua untuk menguruskan adat dan kehidupan seharian. Okey, contohnya adalah macam sistem pemerintahan di peringkat kampung. Okey, yang kedua ialah tukang-tukang adat. Tukang-tukang adat ini adalah individu yang penting dalam upacara adat. Contohnya mereka perlu ada ketika itu untuk melihat bahawa upacara adat itu betul ataupun sebaliknya. Sekiranya tak betul untuk mengelakkan bencana berlaku. Okey. Kita melihat bahawa pemimpin tempatan seperti orang tua ini dalam masyarakat Bajau yang dikenali sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buahnya. Jadi masyarakat Bajau, ketuanya ialah Matoa, sentiasa melindungi masyarakat etnik suku kaumnya sahaja. Okey, selain daripada masyarakat Bajau, terdapat juga masyarakat lain. Contohnya kalau kita lihat di sini ialah masyarakat Kadazan Dusun, masyarakat Murut dan juga masyarakat Bajau. Okey, yang kedua yang tadi kita lihat kepada sistem kesukuan. Yang ini kita lihat pula kepada sistem pentadbiran tempatan. Okey, di Sarawak terdapat dua sistem pentadbiran tempatan. Iaitu yang pertama, iaitu Kesultanan Brunei. Okey, dalam sistem pentadbiran Kesultanan Brunei, pentadbirannya di Sarawak dipecahkan kepada tiga, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tuli dan Sungai Kuripan. Okey, ketiga-tiga kerajaan ini diwakili ataupun ditadbir oleh pembesar tempatan. Mereka ini merupakan wakil sultan ataupun pembesar yang memiliki kawasan tersebut. Contohnya, kita tengok kepada Sungai Sarawak. Sungai Sarawak ini, individu yang memerintah tersebut digelar sebagai Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temagong yang merupakan wakil-wakil Sultan Brunei. Okey, manakala kawasan pedalaman pula kita tengok kepada orang kaya. Orang kaya ini merupakan digelar sebagai orang kaya Beti di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya juga di Lundu dan orang kaya Gasing di Sekerang. Mereka ini adalah
contohnya macam Okey Betty. Okey ni ialah orang kaya, nama dia Betty. Okey, kemudian Okey Antau, nama dia ialah Antau, tapi dia mentadbir di rimas. Seterusnya kita tengok pula sistem pentadbiran kedua di Sarawak, iaitu melibatkan kedatuan. Macam saya sebutkan tadi, Kerajaan Sawaku ataupun Sarawak merupakan kerajaan terawal di Sungai Sarawak. Okey, individu yang mana menjalankan pentadbiran awal di kerajaan itu, iaitu di Kerajaan Sawaku, ialah Datuk Merpati Jepang, dan dia telah menggunakan gelaran seperti Datuk Patinggi, Datuk Bendahara, Datuk Bandar dan juga Datuk Temenggung. Okey, mereka ini yang menggunakan gelaran Datuk Patinggi, Datuk Bendahara, Datuk Bandar, Datuk Temenggung ini merupakan wakil-wakil kepada Sultan Brunei semasa pemerintahan Kesultanan Brunei, dan mereka juga menjalankan pentadbiran dan membangunkan negeri Sarawak untuk menjadi lebih harmoni. Okey, kita tengok balik kepada soalan. Soalan cikgu nak tunjuk kat sini ialah terangkan pengaruh Kesultanan Brunei dalam sistem pentadbiran tempatan di Sarawak 6 markah. Apabila merujuk kepada soalan 6 markah, para pelajar ketika peperiksaan sama ada peperiksaan awal tahun, tengah tahun dan peperiksaan akhir tahun, soalan melibatkan 6 markah ini selalunya berada di soalan bahagian C. Okey, jadi soalan ini terangkan pengaruh Kesultanan Brunei dalam sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Para pelajar kalau boleh highlightkan perkataan terangkan, kemudian pengaruh Kesultanan Brunei dan juga 6 markah. Kemudian di Sarawak, sebab Kesultanan Brunei ini dia ada satu di Sarawak dan juga pemerintahannya satu lagi di Sabah yang kita akan tengok lagi sebentar lagi. Okey, untuk soalan ini lebihkan kepada soalan fakta. Jadi para pelajar mesti ada fakta, mesti ada huraian dan juga contoh. Permulaan kepada penulisan jawapan, tulis seperti ini. Pengaruh Kesultanan Brunei dalam sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Jawapannya ialah di bahagian ini. Okey, berarti ini adalah jawapannya. Pelajar boleh masukkan semua jawapan ini, tapi mestilah para pelajar menggunakan ayat sendiri untuk membuat satu ayat kesinambungan. Perlulah ada penanda wacana untuk setiap isi tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula sistem pentadbiran yang terdapat di negeri Sabah. Ada 3. Yang pertama ialah Kesultanan Brunei, yang kedua ialah Kesultanan Sulu dan yang ketiga ialah sistem ketua bebas. Berbeza dengan di Sarawak tadi, Sabah dia memang sangat berbeza, mesti ada 3. Okey, yang pertama kita tengok pada Kesultanan Brunei. Okey, dalam Kesultanan Brunei, mereka mentadbir di kawasan pantai barat. Kawasan pantai barat. Contohnya mereka menjalankan pentadbiran di kawasan pantai barat dan pentadbirannya dijalankan oleh pembesar tempatan, wakil sultan atau pembesar yang digelar sebagai pangeran seperti Pangeran Muda Hashim, Pangeran Raja Muda Hashim yang memiliki wilayah ataupun memiliki kawasan tersebut. Okey, yang seterusnya kita tengok ialah kawasan pantai timur. Kawasan pantai timur pula dikuasai oleh Kesultanan Sulu, dan kebanyakannya Kesultanan Sulu memiliki semua tanah di bawah kekuasaannya. Okey, sebelum cikgu terlupa, sama ada di Sarawak dan juga Sabah, masing-masing kuasa mereka iaitu kuasa Kesultanan Brunei berasaskan kepada penguasaan tanah. Penguasaan tanah ni maksudnya apabila kamu memiliki individu tersebut ataupun wakil sultan memiliki banyak kawasan, banyaklah pengaruh yang mereka punyai. Okey, berbalik kepada Kesultanan Sulu. Okey, Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah kekuasaannya, sama macam Kesultanan Brunei. Kemudian pemerintahannya pula diwakili oleh Datu. Kuasa Datu pula kita lihat kepada bilangan hamba ataupun pengikut. Dan
Dan setiap Datuk ini pula perlulah membayar usti secara tetap kepada Sultan untuk mengukuhkan kekuasaannya di kawasan Pantai Timur. Okey, seterusnya kita tengok sistem ketua bebas. Sistem ketua bebas ini wujud apabila pemerintahan di Kesultanan Brunei ataupun di bawah Kesultanan Sulu melalui lemah dan tidak berkesan di suatu kawasan. Jadi, peranan sistem ketua bebas ni, ketua bebas yang mengambil alih kawasan tersebut. Ketua bebas ini adalah individu. Adalah individu yang mempunyai sifat berani dan mempunyai kewibawaan seseorang tokoh yang mana kuasanya ataupun sifatnya lebih, orang kata lebih berkuasa daripada kuasa Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Okey, individu tersebut selalunya mempunyai pertalian dengan Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu. Okey, contohnya kita tengok seperti Sharif Osman yang memerintah di daerah Marulu dan Datuk Keruning di daerah Tengku. Okey, kedua-dua individu ini ialah individu yang berkuasa dan bertanggungjawab untuk mentadbir kawasan mereka untuk menjadi lebih aman dan tidak ada sebarang perbalahan. Okay, seterusnya kita tengok peluasan kuasa dinasti Brok di Sarawak. Okay, ada 4 strategi yang para pelajar perlu ingat, bahawa ada 4 strategi para pelajar perlu ingat, iaitu yang pertama iaitu rundingan, yang kedua ugutan, yang ketiga perjanjian dan yang keempat ialah ketenteraan. Okey, keempat-empat strategi ini ialah strategi yang dibuat oleh JB. JB bukan Johor Bahru tau, tetapi JB lebih ke cikgu selalu guna pada para pelajar cikgu ialah JB itu ialah James Brooke. James Brooke yang membuat strategi ini, 4 strategi ini. Okey, yang pertama kita tengok strategi rundingan. Okey, ni para pelajar boleh lihat bahawa ini gambar James Brooke supaya kamu lebih kenal siapa James Brooke. Okey, yang kedua ialah Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, dalam sistem strategi rundingan ini melibatkan 2 individu saja, iaitu James Brooke. Yang kedua ialah Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, apa yang James Brooke buat? Okey, yang pertama ialah di mana strategi yang dibuat oleh James Brooke ialah apabila Pangeran Raja Muda Hashim telah membuat rundingan dengan James Brooke. Bukan James Brooke buat rundingan dengan pangeran, tetapi Pangeran Raja Muda Hashim yang membuat rundingan dengan James Brooke. Jadi, platform adalah salah satu platform James Brooke ialah apabila melihat bahawa rundingan tersebut yang mana Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Okey, Pangeran Raja Muda Hashim dia telah menawarkan Sarawak sebanyak 2 kali kepada James Brooke secara tak langsung, menyebabkan James Brooke menerima tawaran itu. Okey, yang kedua ialah ugutan. Okey, ugutan ini dibuat oleh James Brooke ke atas 2 individu. Okey, individu yang pertama ialah Pangeran Raja Muda Hashim. Yang kedua ialah Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Omar Ali Saifuddin ini ialah Sultan Brunei, iaitu Sultan Brunei. Okey, Pangeran Raja Muda Hashim, apa yang dibuat oleh James Brooke? Yang pertama ialah di mana Pangeran Raja Muda Hashim telah menerima 2 kali ugutan daripada James Brooke. Okey, kemudian di mana Pangeran Raja Muda Hashim dia tidak bersetuju dengan rundingan sebelum ini. Rundingan apa? Rundingan yang mana Pangeran Raja Muda Hashim yang telah memberi James Brooke negeri Sarawak sebelum ini melalui rundingan itu. Tetapi sebaliknya Pangeran Raja Muda Hashim tidak bersetuju. Okey, secara tak langsung bila Pangeran Raja Muda Hashim tidak bersetuju menyebabkan James Brooke memutuskan untuk bersedia untuk menyerang kedudukan pangeran di Kuching. Pangeran ini ialah Pangeran Muda Hashim yang mentadbir di Kuching pada ketika itu. Okey, ia menyebabkan secara tidak langsung pangeran bersetuju menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Yang pertama. Yang kedua ialah tindakan Sultan Omar Ali Saifuddin juga. Apa yang James Brooke buat ialah yang pertama ialah
James Brooke telah pergi berjumpa dengan Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Dan kehadirannya ialah di mana James Brooke telah hadir ke Brunei dengan diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Okey, Angkatan Tentera Laut British tu nanti pelajar boleh tengok dia menggunakan kapal nama apa. Okey, seterusnya ialah di mana kehadiran James Brooke ke Brunei bukan untuk menyerang tetapi sebaliknya untuk menyesahkan ataupun mengesahkan penyerahan Sarawak yang telah dibuat oleh Pangeran Muda Hashim sebentar tadi yang saya terangkan, di mana Pangeran Raja Muda Hashim telah bersetuju untuk menyerahkan Sarawak. Okey, yang ini dia dah pergi ke Brunei semata-mata untuk menyatakan bahawa itu adalah benar ataupun tidak. Jadi, keadaan itu menyebabkan Sultan Omar Ali Saifuddin telah bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Okey, yang ketiga kita lihat bahawa ada dua perjanjian yang terlibat dalam strategi yang dibuat oleh James Brooke, iaitu Perjanjian 1841 dan juga Perjanjian 1842. Okey, kedua-dua perjanjian ini juga melibatkan dua individu, iaitu Perjanjian 1841 ialah Pangeran Raja Muda Hashim, manakala Perjanjian 1842 melibatkan Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey. Dalam Perjanjian 1841, Pangeran Raja Muda Hashim telah menetapkan bahawa James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Maksud hasilnya ialah hasil ekonomi yang terdapat di negeri Sarawak. Kemudian James Brooke perlulah menghormati dan memelihara undang-undang dan adat-adat Melayu ketika di negeri Sarawak. Okey, seterusnya ialah melibatkan Sultan Omar Ali Saifuddin yang melibatkan Perjanjian 1842 yang mana Sultan Omar Ali Saifuddin telah menyerahkan Sarawak dari Tanjung Datu hingga ke Sungai Samarahan. Okey, seterusnya pula kita tengok bahawa semua hasil pendapatan perlu diserahkan kepada James Brooke. Dan James Brooke pula perlu memberikan ufti tahunan $2,500 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Okey, jadi Sultan Omar Ali Saifuddin juga menetapkan benda yang sama dengan Pangeran Raja Muda Hashim, iaitu James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama. Okey, kemudian kita tengok pula di mana James Brooke telah diminta supaya tidak boleh pindah milik tanpa kebenaran, iaitu tanpa kebenaran pindah milik itu melibatkan kawasan ataupun wilayah tanpa kebenaran Sultan Omar Ali Saifuddin. Dan pada masa itu kita tengok di mana apabila melibatkan perjanjian yang terakhir ini menyebabkan James Brooke telah dilantik sebagai Raja Putih Sarawak yang pertama. Okey, ini ialah strategi yang keempat, iaitu strategi ketenteraan, yang mana kita lihat bahawa apa yang dibuat oleh James Brooke iaitu beliau mendapat sokongan kapal HMS Dido, yang mana kapal tersebut dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British, yang mana saya terangkan tadi berkaitan dengan kedatangan James Brooke ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Inilah yang dia menggunakan kapal HMS Dido. Okey, kapal ini bertujuan adalah untuk memerangi ancaman laut yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman negeri Sarawak. Maksudnya kita tengok pula berkenaan dengan kronologi ahli keluarga James Brooke yang mana mentadbir negeri Sarawak. Okey, ini adalah James Brooke. Para pelajar telah kenal berkenaan dengan James Brooke. James Brooke merupakan Raja Putih Sarawak yang pertama bermula daripada 1842 hingga 1868, yang mana beliau menguasai Kuching hingga ke Bintulu. Okey, ini adalah kawasan Bintulu. Kemudian kita tengok pula seterusnya Raja Putih Sarawak yang kedua, iaitu Charles Brooke, yang mana Charles Brooke memerintah dari tahun 1868 hingga 1917, dan beliau telah berjaya mendapat gambaran hingga ke Lawas. Nah, Lawas merupakan
menjadi sepadan Sarawak sehingga kini maksudnya sehingga tahun 2020. Yang terakhir ialah Raja Putih yang ketiga iaitu Charles Wyner yang memerintah di tahun 1917 hingga 1946. Sebelum diserahkan Sarawak kepada British ketika usia Charles Wyner berusia 72 tahun. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, James Brooke ini adalah memang berwarga negara Britain, tetapi dia adalah individu yang mempunyai kuasa atau mempunyai kekayaan untuk menakluk negeri Sarawak pada mulanya. Okey, selepas Charles Wyner Brooke tidak ada lagi pemerintahan oleh keluarga Brooke kerana Charles Wyner Brooke tidak mempunyai waris dan beliau juga tidak menyerahkan sistem pemerintahan Sarawak kepada anak saudaranya iaitu Anthony Brooke ataupun adiknya Burton Brooke. Okey, kita tengok pula pertapakan Syarikat Borneo Utara British SBUB di negeri Sabah. Okey, ada 3 strategi yang telah dibuat oleh SBUB, iaitu yang pertama menyewa, yang kedua memajak dan yang ketiga mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Okey, ketiga perjanjian ini adalah melibatkan Syarikat Borneo Utara British yang dibuat oleh siapa? Kita tengok bermula dengan Charles Lee Moses. Okey, di mana Sultan Brunei dia telah memberi Charles Lee Moses untuk menyewa Sabah selama 10 tahun. Okey, kemudian Moses pula telah menjual sebahagian kawasannya iaitu yang disewa tersebut kepada J.W. Torre dan juga T.B. Harris, yang mana dia menjual hingga ke Kimanis. Kimanis ni merupakan pusat kegiatan perdagangan iaitu perdagangan tebu dan juga kopi. Okey, kemudian kita tengok pula ada berlaku kerjasama, iaitu berlaku kerjasama di antara Alfred dan Edward Dan serta Baron. Okey, di mana Alfred dan Edward Dan ni adalah adik-beradik, abang dan juga adik yang sama-sama berkongsi atau bekerjasama dengan Baron. Kemudian Baron pula telah menerima hak penjualan daripada Torre. Iaitu daripada Kimanis dulu, Moses pula jual kepada dia ambil Kimanis dan dia telah menjual kepada Baron. Kemudian, apa yang berlaku seterusnya ialah apabila berlaku kerjasama di antara Alfred dan Edward Dan serta Baron, menyebabkan dua beradik ini telah menubuhkan British North Borneo Provisional Association Ltd yang telah menyebabkan Borneo Utara menjadi negeri naungan British dan SBUB telah memerintah Sabah sehingga tahun 1942. Kalau kita tengok Sarawak dan juga Sabah, kedua-dua ini mempunyai persamaan, iaitu persamaan individu, yang mana individu yang berkuasa untuk menguasai Sarawak dan juga Sabah. Okey, seterusnya kita melihat bahawa syarat SBUB untuk menerima piaga diraja. Okey, sekiranya SBUB tidak menerima piaga diraja ini, dia tidak boleh mentadbir Sabah. Okey, yang pertama ialah SBUB yang dikelolakan oleh Alfred dan Edward Dan ini, yang mana SBUB perlu menerima penasihat British. Okey, dia ada 4 syarat saja ya. Yang kedua ialah SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan serta memerintah dengan adil dan saksama. Maksudnya tidak boleh ganggu akan adat yang telah mereka laksanakan turun-temurun. Okey, yang ketiga ialah melantik pegawai tadbir. Dan yang terakhir ialah SBUB tidak membenarkan Sabah diserahkan kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Sama seperti di Sarawak, yang mana Sultan, kalau kita tengok tadi, Sultan Omar Ali Saifuddin juga menyatakan kepada James Brooke tidak boleh menyerahkan sebarang kuasa ataupun sebarang wilayah kepada orang lain tanpa persetujuannya. Begitu juga dengan
SBUB yang mana dalam syarat ini tidak boleh membenarkan Sabah diserahkan kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey, matlamat utama SBUB selepas mendapat piagam diraja ialah ada dua. Yang pertama ialah kita lihat bahawa pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di negeri Sabah. Okey, yang kedua ialah melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Maksudnya di sini SBUB perlu melindungi apa sahaja yang berkaitan dengan adab resan ataupun hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat tempatan. Dan secara tak langsung apabila SBUB mendapat piagam diraja telah menyebabkan berlaku perubahan dalam sistem pemerintahan di Sabah, iaitu Presiden pertama ketika itu ialah Sir Rutherford Alcock, kemudian pengarah urusan iaitu Alfred Dale, dan yang terakhir ialah Gubernur pada masa itu ialah William Hort Richards. Okey. Untuk makluman para pelajar, cikgu sediakan satu soalan. Soalan ini soalan fakta. Apabila soalan fakta ini, para pelajar tidak perlulah nak menyatakan ayat yang lengkap seperti syarat piagam diraja yang dipatuhi oleh SBUB. Yang pertama ialah apa? Tidak perlu berayat tersebut, tapi teruskan kepada jawapan sahaja. Okey, macam saya maklumkan tadi, highlightkan perkataan nyatakan 3 syarat piagam diraja, kemudian 3 markah. 3 markah ini maksudnya 3 isi. Okey, 3 isi. Jadi para pelajar boleh teruskan menjawab soalan tanpa membuat dengan ayat lengkap. Maksudnya ayat lengkap tidak perlu ambil yang ayat yang atas itu, syarat piagam diraja tak perlu. Tapi terus tulis jawapan seperti ini, iaitu SBUB menerima penasihat British. Jawapan yang kedua ialah SBUB perlu memelihara adat resam, agama, undang-undang penduduk tempatan. Dan yang terakhir, SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Okey, sekiranya para pelajar tidak yakin dengan jawapan yang diberikan, boleh tak kalau buat dekat bawah untuk 4 Roman? Boleh untuk, tapi pemeriksa juga akan menanda jawapan para pelajar. Okey, jadi pemeriksa akan menanda jawapan ini adalah yang pertama, tanda pada penasihat British, SBUB menerima penasihat British. Jawapan yang kedua kita terima ialah memelihara adat resam. Yang ketiga ialah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. Okey, yang terakhir ialah pembantapan pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Untuk makluman para pelajar, pemantapan pentadbiran di Sarawak dan juga Sabah ada 5 konsep yang perlu pelajar tahu, iaitu yang pertama pembahagian wilayah di mana Sabah dan juga Sarawak, iaitu di mana Sarawak melibatkan 5 bahagian dan juga di Sabah ada bahagian residen. Okey, kemudian kita tengok pengekalan golongan elit tempatan. Pengekalan golongan elit tempatan ni maksudnya lebihkan kepada pentadbiran yang terdapat di Sabah dan juga Sarawak, yang menumpukan kepada orang tempatan, iaitu seperti orang kaya kalau kita tengok di Sabah sebentar tadi. Okey, kemudian kita tengok juga pentadbiran berhierarki yang mana lebih susu galur ya daripada peringkat pentadbiran atas sampai kepada orang kampung. Kemudian kita tengok pentadbiran berasaskan kaum. Pentadbiran berasaskan kaum ini kalau kita tengok di Sarawak lebihkan kepada konsep dasar pecah dan perintah, yang mana dipecahkan kepada masyarakat Murut di mana, masyarakat Iban di mana. Kemudian yang terakhir ialah perundangan melibatkan mahkamah. Mahkamah. Okey, sebelum berakhirnya tajuk bab 5 yang saya nyatakan tadi, saya mohon supaya para pelajar menumpukan
kepada pemantapan pentadbiran di Sarawak dan juga Sabah, kerana kat bahagian ini para pelajar mungkin terkeliru untuk melihat bahawa dahulunya bagaimana, sekarangnya bagaimana, dan pembahagian wilayah ini, dan juga kemudian melihat kepada pengekalan golongan elit tempatan di subtopik yang terakhir. Okey. Jadi sebelum berakhirnya tajuk saya ini, saya mengucapkan agar para pelajar walaupun tidak ada peperiksaan pentadsiran tingkatan 3, tapi lebihlah menumpukan kepada silibus yang masih terdapat 3 silibus, iaitu kita ada bab 6, 7 dan juga 8 yang belum berakhir lagi, dan para pelajar perlulah ketika PKP ini lakulah perkara yang lebih baik, iaitu membuat set ulang kaji sama ada dalam sistem online ataupun juga merujuk kepada buku teks dan juga buku rujukan. Okey, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, dan sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Masliza binti Muhammad Nur. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.